Flight dia dekat Maghrib, dia ambil dia tak sempat dah dia orang keturunan daripada India juga. Bapa dia mai duduk di Fiji, lepas tu pindah di New Zealand. Dia lahir di New Zealand, lepas tu dia belajar jadi alim sampai mufti di South Africa. Dia jadi imam lah sekarang di Masjid Auckland tu, New Zealand. di New Zealand tu. Itu saya pergi jalan tu, duduk di New Zealand 16 hari. Ada keluarga sana kan, Jadi mufti sana lah. Tidak kata jawatan mufti tu dah lah. Maknanya dia dah belajar lah takhasus Darul Ifta tu. Dengan Orang tua dah. muda lagi. Muda lagi. Lebih kurang tu anak bini dia mai, anak dia baru 2 tahun, anak sulung. Muda lagi. Bab Bukhari Bukhari 67 bab ma yaqa'u minan najasati fis samani wal ma'i situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqa'u minan najasati fis samani wal ma'i. Bab berkenaan dengan hukum najasat, benda-benda najis yang jatuh dalam sapi dan juga air. Apa hukum bagi sapi dan itu? Wa qala az-Zuhri la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw lawnun. Imam Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dia kata la ba'sa, tidak mengapa dengan air. Maksudnya tidak menjadi masalah
dengan menggunakan air pada setiap keadaan dihukum bersih malam yughayyirhu ta'mun, selagi tidak mengubahkan air itu oleh rasa daripada sesuatu najis, au rihun, ataupun oleh bauan daripada najis, au launun, ataupun mengubah warna daripada najis itu. Jadi selagi tidak ubah rasa, bau, warna daripada air, walaupun dah jatuh najis dalam tu, disebabkan tidak ada perubahan ahadu awsafis salasah sani, Imam Zuhri kata air itu tidak jadi najis, tidak mengapa, boleh guna air itu selagi air itu dihukum taharah, bersih. Jadi pendapat Imam Zuhri ini sama dengan pendapat Imam Malik, dan juga pendapat Imam Bukhari juga di sini sama. Imam Bukhari dalam bab taharat ni bersama dengan Zahiriyah dan Malikiyah. Jadi selagi air itu tidak ubah salah satu sifat daripada 3 sifat, selagi itu air tidak akan jadi najis. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari menghendaki seperti mana hukum bagi air, begitu juga seperti itu juga bagi sapi. Kalau dah jatuh najasah dalam sapi, selagi bau, warna, rasa tidak ubah, jadi dikira tidak najis, masih bersih lagi. Itu pendapat sama Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, mazhab Zahiriyah dan Malikiyah, termasuk Imam Bukhari. Wa qala Hammadun, dan Hammad kata, Hammad maksud di sini Hammad bin Abi Sulaiman, faqih Kufi, tu guru Imam Abu Hanifah, Hammad bin Abi Salamah. Dia kata la ba'sa birishil maitati, tidak mengapa dengan bulu daripada maitah, bangkai. Jadi kira tu rish maitah ni, bulu daripada bangkai tu, sebahagian daripada bangkai juga. Kalau jatuh dalam air tidak akan jadi najis, dengan syarat tidak ada najasah dengan bulu tu, di atas bulu tu. Jadi itu pendapat daripada Ahmad bin Abi Salamah. Wa qala Az-Zuhri, dan berkata lagi Imam Az-Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, fi izamil mauta, berkenaan dengan tulang daripada yang mati, nahwal fili wa ghairihi, upama gajah dan selain daripada gajah, yakni binatang yang tidak dimakan isi dia,
bila gajah ataupun binatang seumpamanya mati, jadi tulang dia tu kiranya tidak mengapa di sisi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Katanya Imam Az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama'i, aku sempat ataupun aku dapati dengan ramai ulama dari kalangan ulama salaf, yamtashituna biha, mereka bersikat sisir rambut dengannya, dengan biha ay bi'izamil mauta, mereka jadikan tulang daripada binatang mati itu, mereka jadikan sisir rambut, sikat rambut, mereka guna sebagai alat sikat rambut. Wa yaddahinuna fiha, kemudian daripada dengan izamul mauta, mereka adakan pada tulang minyak, maksudnya mereka menyimpan minyak rambut dan sebagainya padanya, fiha fi adiyatin yaj'aluna fiha duhn, dalam bekas mereka jadikan pada tulang mautasani, mereka adakan minyak padanya, kemudian mereka guna la yarawna bihi ba'san, mereka menganggap tidak mengapa dengannya, dengan apa nama tulang itu. Tapi itu pendapat di sisi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Dalam kumpulan Hanafiyah, tulang daripada binatang mati sani, umpama tulang gajah dan sebagainya daripada binatang yang lain, di sisi mereka juga kiranya tahir, bersih, tapi syaratnya tidak ada apa-apa kebasahan di atas tulang itu, barulah dikira bersih di sisi Hanafiyah. Dan inda Syawafi, di sisi Syawafi kira tidak taharah, tidak bersih. Di sisi Malikiyah, kalau binatang yang mati itu disembelih, tulang daripada binatang mati disembelih itu kira bersih tulang tu. Waqala Ibn Sirin wa Ibrahim, dan Imam Muhammad bin Sirin dan juga Ibrahim Nakhai kata, wala ba'sa bi tijaratil ajib, dan tidak mengapa harus dengan perniagaan gading gajah. Al-aju ay nabul fil, gading gajah. Jadi Imam Bukhari dia nakal beberapa aqwal, beberapa pandangan daripada ulama-ulama seperti Imam Ibn Shihab Zuhri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim Nakhai. Jadi Imam Bukhari jadikan dalil dengan aqwal ulama dulu pada dia. Maksudnya Imam Bukhari di sini dia hendak menyatakan benda-benda yang dah disebut melalui pandangan ulama-ulama sani,
kiranya semua tu taharah, tidak najis. Jadi salah satu daripada benda-benda yang sebut sani, kalaulah dah masuk, dah jatuh dalam air, dalam susu, dalam sapi dan sebagainya, kiranya air tu, sapi tu, susu tu tidak akan jadi najis. Itu pandangan Imam Bukhari daripada kesemua ni, dia nak isyarat kepada itu. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Ibn Abbas an Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Riwayat daripada Maimunah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, ada sahabat tanya pada Rasulullah SAW berkenaan dengan tikus fa'rah jatuh dalam sapi, lalu tikus tu mati di situ. Faqala, jadi sahabat tanya, bila dah jatuh mati dalam tu begitu, sapi sani masih boleh guna lagi ke ataupun jadi najis, terpaksa kena buang ke? Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, ulquha, hendaklah kamu campak, buang fa'rah tu, fa'rah tikus tu, wa ma haulaha ay wa ma haulaha minas samani, dan sapi yang ada di sekeliling tikus tu, fatrahuhu, hendaklah kamu buangkan ia, kesemua tu tikus, sapi yang ada sekeliling tikus sani, ambil, buang. Wa kulu samnakum ay samnakumul baqi, dan hendaklah kamu makan sisa minyak sapi yang tinggal itu. Jadi daripada hadis ni Imam Bukhari ijtihad najasat kalau dah jatuh dalam sapi dan juga air, kiranya kalaulah sapi itu ataupun air itu tidak ubah ahadu awsafis salasah, salah satu daripada tiga sifat, warna, bau, rasa, kalau tidak ubah, kiranya sapi itu ataupun air itu masih taharah lagi, masih bersih lagi. Air itu pun boleh guna, makanan yang tidak terkena dengan najis sani juga boleh makan, seperti mana sapi yang sebut dalam hadis sani. Jadi dalam hadis ni, kalau kita tengok maksud daripada hadis tu, Imam Bukhari dia istidlal dengan hadis ni daripada ulquha wa ma haulaha fatrahuhu. Daripada situ Imam Bukhari istidlal tikus dan yang ada di sekeliling tikus tu buang.
Dan daripada hadis tu dan juga dalam istidlal daripada Imam Bukhari tu, di situ tidak bezakan benda yang mana najis jatuh dalam tu sama ada yang beku ataupun yang cair. Imam Bukhari tidak bezakan di situ. Jadi kalau kiranya begitu, akan jadi maksud di sini benda ataupun sapi, air yang mana saja jatuh najasah dalam tu, tak kira yang beku ataupun yang cair, tidak ada beza, tidak akan jadi najis. Jadi akan bawa maksud umum begitu. Tapi di sisi jumhur ulama berkenaan dengan bila najis jatuh, buang najis, dan juga yang ada sekeliling najis itu buang, itu hukum itu khusus dengan benda-benda yang beku, tidak cair. Jadi disebabkan itu jumhur ulama kata riwayat dalam Bukhari ini, maksud daripada hadis itu tidak membawa kepada makna umum seperti mana difahami daripada zahir riwayat ni. Seperti mana dah sebut tadi, tidak ada pengkhususan dalam riwayat sama ada najis jatuh tu dalam yang beku ataupun cair. Tidak ada perbezaan dalam riwayat tu. Jadi daripada situ mungkin anggap ini adalah umum, tak kira yang beku, yang cair, jatuh dalam tu, buang najasah tu, dan yang ada sekeliling dia tu kiranya yang baki tu tidak akan jadi, tidak akan dikira najis. Jadi maksud zahir yang dipahami daripada zahir hadis tadi dinafi oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama kata maksud di situ tidak umum, dan hadis tadi akan diambil maksud khusus dengan benda-benda yang beku. Maksudnya apabila najis jatuh seperti mana tikus jatuh sani, jatuh dalam makanan ataupun yang ada dalam bekas tu yang beku, bukan yang cair. Jadi dalam hadis dah pun sebut tadi, buang najis tu dan yang ada sekeliling dia tu. Kalaulah nak kira umum, nak ambil maksud yang cair pun boleh buang najis tu dan sekeliling dia. Jadi yang cair tu macam mana kita nak ambil sekeliling dia? Kalau tikus jatuh dalam sapi, dia jatuh dalam sapi tu beku, mudah kita nak ambil buang tikus tu dan yang ada sekeliling dia tu. Kalau dia jatuh dalam cecair, macam mana kita nak ambil tikus dan keliling dia tu, sampai setakat mana kita nak ambil? Dia dah campur cecair semua tu. Jadi sebab tu jumhur ulama kata hadis ni khusus dengan benda-benda yang beku. Jadi tidak dimaksudkan umum di sini, dan benda cair tidak masuk dalam maksud tu. Sebab apa jumhur ulama ambil maksud khusus begitu? Katanya muhaddisin,
dalam Sunan Abu Dawud ada satu riwayat daripada Maimunah juga, seperti mana riwayat Sani Maimunah juga riwayat. Dalam riwayat Abu Dawud di situ ada dalam hadis seperti Sani ada potongan hadis di situ, apabila jatuh tikus dalam sapi, in kana jamidan, jika sapi itu yang beku, faulquha wa ma haulaha, ambil buang tikus tu dan yang ada di sekeliling dia tu. Sambungan di situ ada, wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu, dan jika sapi yang mana tikus jatuh tu, yang cair, najis jatuh tu dalam benda yang cair, fala taqrabuhu, maka jangan kamu hampiri dia, maksudnya jangan guna, buang saja. Jadi sebagai selaraskan riwayat yang kita dah baca Sani dan riwayat daripada Abu Dawud, boleh kata di situ riwayat daripada Imam Bukhari di bawah terjematul bab ni kiranya khusus bagi jamid, benda-benda yang beku dan tidak termasuk ma'i, yang mengalir, cecair dan sebagainya. Kalau ambil maksud juga umum di sini dengan hadis ni, yang najis jatuh tu tak kira dalam benda yang beku ataupun cecair, buang najis tu dan keliling dia tu buang, yang baki tu kira bersih. Kalau nak kira umum begitu, yang cecair tu kita nak ambil mahaulaha tu memang tak boleh. Jadi tidak boleh ambil maksud umum di sini, kena ambil khusus dengan benda-benda yang beku. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال khuduha. Riwayat daripada Maimunah juga, Nabi SAW disoal, ditanya tentang tikus yang jatuh dalam sapi, maka Nabi SAW jawab kata, hendaklah kamu mengambil farah tu, tikus tu, wa ma haulaha, dan sapi yang ada di sekeliling tikus tu, fatrahuhu, yang dah diambil tu hendaklah kamu buang ia maksudnya tikus dan sapi yang ada keliling dia tu, buang saja, jangan makan sapi tu. Yang baki tu boleh, dia tidak najis. Qala Ma'nun haddathana Malikun ma la uhsihi yaqulu an ibni Abbasin an Maimunata. Kata Ma'an, Malik menceritakan kami yang mana aku tidak dapat menghitung akan riwayat itu. Yaqulu an ibni Abbasin, Malik
kata dalam sanad tu, sanad tadi Imam Malik riwayat daripada Ibnu Syihab an Ubaidillah, sanad tu di situ an Ibni Abbas an Maimunah. Begitu. Jadi maksudnya yang dalam sanad tadi an Ibni Abbas an Maimunah, tentang itu Imam Bukhari isyarat kepada satu maksud, iaitu riwayat ni mim masani Ibni Abbas, daripada musnad Ibn Abbas ke ataupun masanid Maimunah, itu daripada sanad tadi ada maksud ikhtilaf, sama ada riwayat ni, hadis ni salah satu daripada masanid Ibn Abbas ke ataupun masanid Maimunah. Di situ ada ikhtilaf. Jadi Imam Bukhari dengan adakan qala ma'nun, kemukakan qaul ma'an tu, Ma'an bin Isa Al-Qazzaz tu, Imam Bukhari hendak isyaratkan bahawa yang sebenarnya riwayat ini daripada masanid Maimunah. Jadi sebelum Imam Bukhari adakan qala ma'nun haddatsana Malik ni, maknanya dah ada khilaf di kalangan ulama hadis dulu. Hadis ni datang dengan sanad ini daripada Malik, ujung akhir sanad tu ada an Ibni Abbas an Maimunah ni, sama ada daripada masanid Ibn Abbas ke masanid Maimunah, memang dah ada ikhtilaf. Jadi Imam Bukhari mengikut kajian dia berdasarkan ijtihad dia buat putusan di sini, hadis ni yang riwayat daripada Malik an Ibni Syihab sanad sani, yang ada sebut an Ibni Abbas an Maimunah ni daripada masanid Maimunah. Jadi daripada qala ma'nun tu Imam Bukhari isyarat kepada ikhtilaf tu dan keputusan daripada diri dia tu. Haddatsana Ahmad bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yuklamuhu al-muslimu fi sabilillah, setiap luka ataupun kesemua luka yang dilukainya oleh muslim di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya orang Islam dapat luka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu yaumal qiyamati, luka itu akan ada pada hari kiamat, kahayatiha, seumpama keadaannya luka, istu'inat, seperti mana ketika dia terluka. Jadi seperti mana ketika dia mula dapat luka itu, seperti itu juga dia akan bangkit pada hari kiamat. Tafajjaru daman, ay tatafajjaru daman, luka itu memancar keluar darah. Jadi yang dapat luka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan dengan luka tu sendiri
seperti mana baru dia dapat luka itu, ketika mana dia ditikam masih memancar keluar darah. Dalam keadaan begitu dia akan bangkit pada hari kiamat. Fal launu launud dami, maka warna tu warna darah, yang memancar keluar darah tu memang warna darah. Wal arful miski, sedang baunya seperti bauan kasturi. Jadi yang terjematul bab Imam Bukhari istidlal ni, apabila najasah jatuh dalam air dan sapi, dan juga daripada istidlal dia, dalil-dalil dia dengan pandangan ulama daripada Ibnu Syihab Zuhri, Hamad bin Abi Sulaiman, dan juga pandangan daripada Imam Muhammad bin Sirin, Ibrahim Nakhai, kesemuanya Imam Bukhari dalilkan dengan semua tu hendak menyatakan bila najasah jatuh dalam sapi dan air, bila tidak ubah ahadu awsafis salasah tu, tidak akan jadi najis. Jadi apa kena mengena dengan ijtihad dia yang dapat faham daripada terjematul bab dan pandangan ulama sani dan hadis yang mana tikus jatuh dalam sapi, buang tikus tu, dan sekeliling tikus tu buang. Jadi daripada kesemua itu Imam Bukhari nak istidlal selagi tidak ubah awsafus salasah, jadi masih lagi taharah, dan juga kiraan perubahan salah satu sifat daripada tiga sifat itu amat bermakna bagi Imam Bukhari dalam bab mengambil kira najis ataupun taharah. Jadi daripada hadis ni yang mana darah tu keluar, memancar keluar, warna darah tapi baunya seperti bauan kasturi. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak istidlal, nak adakan dalilnya pada awalnya yang keluar tu adalah darah. Kemudian kira kalau darah najis, kotor, tapi bila dia dah tukar jadi bau kasturi, jadi maksudnya dah pun dikira bersih. Jadi daripada situ isyaratan Imam Bukhari nak istidlal, kalaulah najasah dah jatuh dalam sesuatu benda beku ataupun cecair, apabila dah ubah ahadu awsafis salasah tu, barulah kira najis. Kalau tidak tidak najis. Jadi daripada darah memancar keluar, warna darah dan baunya bau kasturi, daripada situ Imam Bukhari isyaratan dalilkan apa yang dia dah sebut dalam terjematul bab sebagai ijtihad dia tu. Jadi begitulah kehalusan ijtihad Imam Bukhari. Terkadang yang dia sebut dalam terjematul bab ijtihad dia tu, kita tengok di bawah tu ada hadis-hadis yang Imam Bukhari menyatakan
dalil bagi ijtihad dia tu mudah nampak, mudah kita faham. Terkadang agak rumit sikit nak faham maksud daripada ijtihad dia dan hadis yang dia kemukakan sebagai dalil tu, kita nak bagi sesuai tu agak rumit sikit. Dan bila kita ambil tahu pandangan daripada imam-imam muhaddisin dengan adanya bantuan daripada pendapat-pendapat mereka tu, di situ kita boleh nampak penyesuaian di antara terjematul bab dan juga hadis bab tu. Jadi begitulah hadis ni yang menyatakan darah memancar keluar, warna dia warna darah, baunya bau kasturi. Jadi daripada situ juga Imam Bukhari isyaratan istidlal kalau benda tu tidak ubah, duduk dalam keadaan dia asal, kiranya tidak ubah ahadu al-safis salasah ni tidak najis. Bila dah ubah dia akan dikira najis. Seperti mana darah pada asalnya kira najis, bila dah tukar jadi bauan kasturi, jadi daripada najis kiranya tidak najis. Begitu juga daripada air yang asalnya tidak najis, sapi asalnya tidak najis, bila jatuh najis, kalaulah tidak ubah ahadu awsafis salasah, kira tidak najis. Itu istidlal daripada Imam Bukhari, dan itu hanya ijtihad dia yang menepati dengan pandangan Imam Malik, Malikiyah dan juga Zahiriyah, dan agak beza dengan jumhur ulama. Babul bauli fil ma'id daimi, ad-daimi ay alladhi yaskunu ataupun as-sakin, yang tenang, yang diam. Baul kencing pada air tenang, air tidak mengalir. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Riwayat daripada Abdurrahman bin Hurmuz, dia menceritakan kepada Abu Zinad bahawa dia Abdurrahman bin Hurmuz dengar Abu Hurairah. Abu Hurairah pula dengar Rasulullah SAW bersabda, Nahnul akhiruna ay al-mutaakhiruna fid dunya. Kami, maksudnya Nabi SAW dan umat dia, kiranya akhir wujudnya di dunia berbanding dengan umat-umat dulu. As-sabiquna ay al-mutaqaddimuna fil akhirah. Di akhirat nanti akan jadi kumpulan yang mendahului umat lain. Maksudnya akan diberi peluang hisab dulu dan juga akan dimasukkan ke dalam syurga dulu daripada umat-umat yang lain. Wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya, maksudnya
wa bi isnadihi ay wa bi isnadi hadzal hadits as-sabiqi dengan sanad hadis yang dulu, iaitu haddatsana Abul Yaman, dengan sanad itu juga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi, dalam riwayat-riwayat lain thumma yaghtasilu fihi aw yatawaddau, salah seorang daripada kamu tidak boleh kencing dalam air yang tenang yang tidak mengalir, kemudian mandi ataupun wuduk padanya pada air itu. Jadi daripada hadis tadi kita bincang hadis dulu, kemudian saya akan cerita berkenaan dengan nahnul akhiru nasabiqun sani, apa maksud itu. Jadi dalam hadis ni ada larangan kencing di tempat air yang tidak mengalir. Jadi apabila kencing dalam air tenang, air tidak mengalir, selepas seorang kencing situ, lama kelamaan air itu bimbang tukar menjadi bau hancing ataupun jadi najis, kemudian susah nak mandi, nak wuduk daripada air itu. Biasanya dengan air banyak, walaupun air itu tenang mengalir, orang akan mandi, akan wuduk. Jadi Nabi SAW larang daripada awal-awal supaya tidak kencing di tempat air tidak mengalir, takut lama kelamaan air itu akan tukar jadi najis dan susah nak guna mandi, wuduk dan sebagainya. Jadi dalam air biasanya mandi ataupun wuduk, kalau air itu tidak mengalir, jangan buang air kencing di situ. Jadi Imam Bukhari kalau nak kira ijtihad dia, walaupun kencing di tempat air tenang tu, selagi tidak ubah ahadu al-safis salasah tu, kiranya air tu tidak najis. Dan kalau dah ubah, barulah dikira najis. Dan dalam masalah masalatul miyah ni, air ni, Imam Bukhari maslak dia sama dengan Imam Malik. Maksudnya di sisi Imam Malik, larangan kencing dalam air yang tenang sani, tidak mengalir sani, larangan tu kira larangan ta'abbudi. Maksudnya tidak dikatakan haram, makruh dan sebagainya. Itu larangan ta'abbudi, maknanya mengelak diri daripada kencing di tempat yang tenang tu, sebagai mematuhi perintah daripada Rasulullah SAW. Kira begitu. Jadi Imam Bukhari juga dalam bab ni sama dengan Imam Malik. Jadi maksudnya larangan tidak dikira
larangan keras, tapi sisi jumhur ulama larangan itu berdasarkan saddul zari'ah, menutup ruang supaya orang lain nampak seorang kencing, orang lain juga turut kencing juga. Itu lama kelamaan air itu akan tukar jadi najis. Jadi sebelum lagi air itu jadi najis, awal-awal lagi Nabi SAW dah pun larang. Jadi di sisi imam selain daripada Imam Malik, Imam Bukhari, mereka kira larangan tu saddul zari'ah, saddul lil bab. Di sisi Imam Malik dan Imam Bukhari kiranya hukum tu hukum ta'abbudi. Cuba kita alih kepada nahnul akhirun as-sabiqun tu. Di mana saja ada nahnul akhirun as-sabiqun ni, dia ada satu penjelasan di situ, iaitu Abdurrahman bin Hurmuz al-Arash. Dia ni salah seorang daripada murid-murid Imam Abu Dawud, dan juga ada lagi seorang Hammam bin Munabbih. Dia juga dikira salah seorang daripada Imam Abu Dawud. Di sisi dua imam, maksudnya di sisi Abdurrahman bin Hurmuz al-A'rash dan di sisi Hammam bin Munabbih, di sisi dua imam itu sahifah yang mengandungi riwayat daripada Abu Hurairah ada di sisi mereka berdua. Dan kemudian daripada itu sifah yang dimiliki oleh Hammam bin Munabbih berada di sisi Imam Muslim, dan sahifah dimiliki oleh Hurmuz ni, Abdurrahman bin Hurmuz ni, di sisi Bukhari. Jadi maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka berdua mengambil riwayat daripada sahifah yang mempunyai masing-masing yang ada di sisi mereka. Walaupun begitu, maksudnya Abdurrahman bin Hurmuz al-Arash dan Hammam bin Munabbih, dua-dua tu merupakan murid daripada murid Imam Abu Dawud. Tapi apabila mereka riwayat hadis-hadis itu, ataupun yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka dah pun ambil riwayat daripada Abdurrahman bin Hurmuz dan juga Hammam bin Munabbih Sani, walaupun daripada guru yang sama daripada Abu Dawud, datang riwayat-riwayat tu dan dua sahifah tu, walaupun datang daripada murid-murid Imam Abu Dawud, tapi gaya riwayat dalam sahifah
sahifah tu agak berbeza di sisi dua imam tu, yakni di sisi Abdurrahman bin Hurmuz dan juga Hammam bin Munabbih tu. Jadi Imam Muslim apabila dia ambil riwayat daripada Hammam bin Munabbih, dia akan kata di situ, qala haddatsana Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu gaya ataupun uslub Imam Muslim apabila dia ambil riwayat daripada Hammam bin Munabbih, dia akan tulis begitu. Itu cara dia, gaya uslub Imam Muslim, riwayat balik daripada sahifah Hammam bin Munabbih yang menerima daripada riwayat daripada sahifah yang mengandungi riwayat-riwayat Abu Hurairah tu. Dia akan guna istilah tu, iaitu haddatsana Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Imam Muslim. Imam Bukhari pula apabila dia riwayat balik riwayat-riwayat yang terkandung dalam sahifah Abu Hurairah yang ada di sisi Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'rash tu, ketika tu Imam Bukhari dia akan tulis nahnul akhiruna sabiquna, dia akan tulis begitu. Kemudian barulah riwayat asal yang dia maksud tu dia akan cerita. Jadi jumlah nahnul akhiruna sabiqun ni kiranya dalam sahifah Abu Hurairah yang diriwayat oleh Hammam Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'rash, dalam sahifah tu hadis ni nahnul akhiruna sabiqun ni hadis yang ada mula-mula sekali dalam sahifah tu. Jadi bila Imam Bukhari riwayat hadis daripada sahifah Abu Hurairah yang disimpan di sisi Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'rash sani, bila nak riwayat hadis daripada sahifah tu, Imam Bukhari adat dia, kebiasaan dia akan tulis nahnul akhiruna sabiqun tu dulu, disebabkan hadis tu ada pada awal sekali permulaan di sahifah tu. Jadi Imam Bukhari tulis yang tu dulu, kemudian barulah maksud dia nak riwayat hadis tu dia akan tulis. Itu di sini dalam bab al-baul fil ma'id daim tu tiba-tiba masuk riwayat annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnul akhiruna sabiqun sani. Jadi kalau tidak ambil tahu kisah sani dan maksud sani, kita akan susah sikit nak faham apa maksud di dalam bab baul fil ma'id daim ni. Wa bi isnadihi qala, selepas daripada tu ada hadis tu memang sesuai di antara terjematul bab dan hadis bab tu apa pula annahu sami'a Rasulullah yaqulu nahnul akhiruna sabiqun tu. Apa kena mengena, apa kaitan dengan al-baul fil ma'id daim tu. Jadi kita akan celaru fikiran di situ. Jadi kita perlu tahu cerita berkenaan dengan sahifah-sahifah Abu Hurairah
yang disimpan di sisi dua imam sani, Abdurrahman bin Hurmuz dan Hammam bin Munabbih. Jadi Imam Muslim ambil riwayat daripada Sahifah Abu Hurairah disimpan oleh Hammam, dan Imam Bukhari pula akan ambil riwayat daripada Sahifah yang disimpan oleh Abdurrahman bin Hurmuz Sani. Jadi bila mereka riwayat hadis-hadis daripada Sahifah tu, mereka ada cara tersendiri dalam segi riwayat hadis-hadis daripada Sahifah tu. Imam Muslim dia akan bawa cara dia, haddatsana Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah Rasulullah. Kemudian dia akan cerita hadis. Imam Bukhari pula dia akan bawa jumlah sani, annahu sami'a Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu al-akhiruna as-sabiquna. Kemudian dengan sanad tu juga dia akan sambung hadis yang dia maksud tu, disebabkan dalam Sahifah Abu Hurairah yang disimpan di sisi Abdurrahman bin Hurmuz yang diambil riwayat oleh Imam Bukhari daripada Sahifah yang disimpan oleh Abdurrahman bin Hurmuz Sani. Dalam Sahifah tu hadis ni ada pertama sekali. Jadi Imam Bukhari mula dengan hadis tu, kemudian barulah hadis tu, maksudnya nahnul akhiruna sabiqun Sani, mula dengan hadis tu, kemudian barulah dia riwayat hadis yang dia maksud tu. Jadi sebab tu di sini ada hadis annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu al-akhiruna sabiqun tu ada dulu, kemudian barulah ada hadis yang dia maksud tu, iaitu berkenaan dengan larangan kencing di tempat air tenang yang tidak mengalir, takutnya lama kelamaan air tu jadi najis. Tapi walaupun begitu, ijtihad Imam Bukhari dan pendapat Imam Bukhari bersama dengan Imam Malik, maksudnya larangan di sini berdasarkan ta'abbudi, maksudnya tidak larangan katanya berdosa kalau kencing di tempat air yang tenang tu, tidak membawa maksud tu, hanya tidak boleh kencing di tempat yang tenang tidak mengalir tu, itu adalah sebagai menuruti perintah daripada Allah dan Rasul, itu panggil ta'abbudi, tidak larangan keras, larangan haram. Seperti mana bekas yang dijilat anjing di sisi imam lain, bila anjing jilat bekas tu jadi najis, disebabkan hadis ada suruh basuh 7 kali kerana sama dengan tanah dan sebagainya. Tapi Imam Malik kira basuh cuci sani hanya ta'abbudi, tidak kerana najis. Begitu juga di sini pun hukum berkenaan dengan larangan kencing di tempat air tenang tidak mengalir tu kiranya hukum ta'abbudi. Babun idza ulqiya, kita sambung insyaallah. 1 2 dua hadis yang panjang, cerita dia pun panjang sikit, kisah bagi hadis yang kedua tu 240 tu insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah, astaghfiruka wa atubu.
Tengok cari burger kita ceruk perut. Oh, tergamuk. Muak baik aku. Atas momok dia. Senang. Tak apa boleh.